السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. Hadirin mukminin, tuan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, mudah-mudahan kita semua diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala pada pagi yang penuh dengan keberkatan seperti mana yang didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkatilah urusan umatku di waktu paginya. Para ulama menyatakan bahawa di antara waktu yang diturunkan keberkatan, barakah dalam urusan dan pekerjaan ialah sesuatu yang dilakukan di awal pagi. Jadi mudah-mudahan apa sahaja yang tuan-tuan dan saya melakukannya pada hari ini diberkati oleh Allah, berkat daripada apa yang didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita sambung hadis kita pada bab yang ke-140. Bab 140, hadis nombor 299, muka surat 319. Bab al-malus salih lil mar'i salih. Bab pada menyatakan harta yang baik untuk orang yang baik. Al-malus salih, harta yang baik, lil mar'i, untuk orang yang salih. Kita tengok hadis yang dibawakan oleh Al-Imam Al-Bukhari daripada Amr. Kalau kita tengok, dia akan tulis Amr ataupun Amru. Dia sebenarnya Amr. Dia pasal ejaan dia dengan Umar tu sama. Ain mim ra. Umar pun Ain mim ra. Umar. Kalau nak baca Amr, Ain min ra. Jadi macam mana nak tahu kata yang tu Umar, yang ni Amr, yang tu Umar, yang ni Amr? Maka dia letak di hujungnya waw. Jadi kalau dia di hujung dia ada waw, kita akan sebut Amar, Amr. Kalau tak ada, kita akan baca Umar. Dia nak bezakan. Jadi Amr bin Al-As, Amr bin Al-As, dia kata, ba'atha ilayya an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa'amarani an akhudha ala thiyabi wa silahi. Nabi arahkan Amr. InsyaAllah malam ni kita akan huraikan tajuk mengenali sahabat Amr bin Al-As. Di Masjid Batu Dua kita ada kuliah malam ni mengenali sahabat, sambungan balik. Tajuk sahabatnya Amr. Kebetulan dia juga meriwayatkan hadis yang kita baca pagi ni. Amr bin Al-As, sahabat yang menawan Mesir. Jadi kita akan dengar cerita dia. Pagi ni kita tak cerita lah. Kalau kita cerita pagi ni, kita nak
cerita pula malam ni. Nabi kita baca hadis. Amr bin As, sahabat yang dia cerita hadis ni, dia kata Nabi mengarahkan dia untuk mengambil baju perang. Wasilahi, senjata. Suruh dia pergi ambil pakaian perang, suruh dia pergi ambil pedang, mai menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Thumma atihi. Dia ni sahabat Amr bin As ni terkenal sahabat yang bertanggungjawab membuka kota Mesir. Bila kita pergi Mesir tu, kita akan ingat sejarah, jasa, cerita Amr bin As. Dia ada anak nama Abdullah bin Amr. Dia kata, kemudian aku pergi jumpa Nabi, bawa baju perang, bawa pedang, senjata, mari. Kemudian fafa'altu fa'ataituhu wa huwa yatawadda fasa'ada ila al-basar thumma ta'ta'a thumma qala. Ketika mana aku pergi menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika itu baginda sedang berwudu. Baginda sedang berwudu. Wa huwa yatawadda. Dah pakaian perang dia, dah bawa senjata dia, dapat arahan baik menghadap Nabi. Tengah Nabi duduk berwudu. Fasa'ada ilayya al-basar. Bila Nabi tengok aku mari, fasa'ada ilayya, Nabi pun angkat pandangan dia, tengok muka aku. Thumma qala. Kemudian bila Nabi dah tengok aku, Nabi pun bersabda. Nabi kata, Ya Amr, Ya Amr, wahai Amr, inni uridu an ab'athaka. Nabi kata, aku ingin nak hantar engkau pergi dalam satu peperangan. Ala jaish fayughnimuka Allah. Nabi kata dekat Amr, aku nak hantar engkau pergi berperang. Uridu an ab'athaka, engkau akan ditugaskan untuk memimpin satu pasukan perang. Fayughnimuka Allah, dan Allah Ta'ala akan mengkayakan engkau dengan ghanimah daripada peperangan ini. Engkau akan dapat ghanimah, akan dapat habuan. Kau pergi berperang, Allah kurniakan kemenangan, dan engkau akan dapat ghanimah, harta. Kau akan dapat duit, tanah, hamba. Nabi bagi tahu dekat dia, motivasi dia. Wa arghabu laka raghbatan minal masalihah. Nabi cerita dekat dia, kata dia kalau pergi perang ni, dia akan dapat harta banyak. Yang kita kata hang pergi buat satu kerja ni, nanti hang dapat duit, hang dapat harta. Apa kata Amr? Dia kata, qultu, apabila Nabi SAW sebut hal itu, kau pergi berperang, aku hantar engkau memimpin peperangan ini, dan setelah Allah mengurniakan kemenangan, engkau akan kaya. Kau akan dapat habuan, ghanimah. Kata Amr, inni lam usallim raghbatan fil mal ya Rasulullah. Aku tidak masuk ke dalam Islam kerana untuk mendapatkan kekayaan. Raghbatan fil mal, bukan tujuan aku nak pergi perang ni nak kaya. Dan aku bukan masuk Islam untuk mengaut kekayaan, bukan untuk duit, bukan untuk harta. Pasal Nabi motivasikan dia, Nabi memberikan satu khabar kepada dia bahawa dia akan kaya.
Dia kata aku kan pergi perang ni untuk kaya. Dan aku tak masuk Islam ni untuk kaya. Dia kata kat Nabi. Dia kata innama aslamtu raghbatan fil Islam fa akunu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tapi aku masuk ke dalam Islam untuk berada dekat dan bersama dengan Nabi, ma'a Rasulillah. Aku masuk ni bukan kerana nak duit, bukan nak kaya, tapi aku nak masuk ni kerana nak berada dekat dan hampir dengan Nabi, bukan dunia, bukan kerana motivasi dunia, bukan tujuan dunia. Kata Amr. Faqal, Nabi SAW jawab. Nabi kata, ya Amr, ni'mal malus salih lil mar'is salih. Nabi kata, Amr, sesungguhnya sebaik-baik harta dan kekayaan itu apabila dia berada di tangan orang yang betul, orang yang saleh. Itulah harta yang bagus. Maknanya apa? Kalau ada orang yang baik, saleh, beriman, bertakwa, dia ada kekayaan, itulah kekayaan yang terbaik. Jadi kalau kaya, dalam masa yang sama dia saleh, atau dia itu orang yang saleh, dalam masa yang sama Tuhan bagi kekayaan, Nabi kata ni'mal mal. Arab ni bila dia kata ni'ma, dia ada dua. Kalau dia guna ni'ma, artinya sebaik-baik. Kalau dia nak kata kita ni orang yang paling baik, dia kata ni'ma anta. Dia kata sebaik-baik manusia ni hang. Tapi kalau dia nak maki kita, dia kata bi'sa. Seburuk-buruk orang ni hang lah. Jadi Nabi kata ni'mal mal, sebaik-baik harta, harta yang duduk pada orang yang saleh. Maknanya Amr, hang ni orang saleh. Hang ni orang yang bertakwa, hang ni orang yang beriman. Kalau hang kaya, tak salah. Kalau hang kaya, tak menjadi satu benda yang buruk. Bahkan itulah perkara yang betul. Ini membetulkan satu persepsi, pandangan tentang bagaimana kita melihat kekayaan. Dalam hadis ni kata para ulama, Nabi telah memberikan suatu irsyad, pedoman, panduan bahawa tidak salah untuk mencari kekayaan. Dan sepatutnya orang-orang yang saleh diberikan kekayaan atau dia mencari kekayaan. Kerana apa? Kerana bila dia saleh, harta tu selamat. Itu maksud hadis ni. Jadi Nabi nak beritahu, kata tak apa kalau kaya, tak apa duit banyak, tak apa harta banyak. Janji hang tu bagus. Pasal orang yang saleh bila dia kaya, tentulah harta itu akan digunakan pada jalan dan cara yang betul. Masalahnya bila orang saleh, dia pergi jadi saleh. Saleh ni macam mana? Dunia ni semua ni, dunia ni semua ni. Bila dunia ni semua ni, dunia, maka yang tak saleh itulah yang boleh. Apabila orang baik tidak mengambil peluang itu, macam ni jugalah. Dalam soal politik, ni semua politik saya tak mau terlibat lah, saya nak duduk masjid sembahyang lah. Bila orang saleh, orang baik tidak masuk, maka yang masuk, yang tak guna tu. Macam tu lah. Macam tu juga jawatan kuasa masjid. Bila orang saleh, hang tak mau jadi jawatan kuasa masjid, aku tak mau terlibat. Bila orang yang baik-baik tak mau, maka bolehlah orang yang tak ketahuan tu. Bila boleh orang tak ketahuan, kita pula duk komplain. Pasal apa pergi lantik dah. Dah hang tak mau. Hari tu orang offer, hampir warak pelik. Aku tak mau. Aku nak pergi mayang kan. Lepas tu bila orang yang tak boleh, dah tak ada orang. Pilih orang yang tak boleh. Bila orang yang tak boleh tunai, tak boleh buat kerja, pecah amanah, menyeleweng, kita pula duk komplain kat belakang. Awak depa ni pasal apa bila ni?
Ini yang duk berlaku dalam masyarakat. Apabila orang yang layak, orang yang saleh, orang yang sepatutnya tidak masuk, tidak ambil peluang itu, maka tinggallah orang-orang yang tak ada kualiti ni. Bila orang yang tak ada kualiti ni, lingkuplah urusan tu. Maka sebab itu, orang saleh ni dia, saleh tu satu tempat lah. Dia saleh tak bertempat. Sebab itu kalau kita baca, memang hadis kata tak boleh minta jawatan. Hadis la tas'alil imarah. Nabi kata la tas'alil imarah. Jangan minta jawatan. Fa in u'titaha an ghairi mas'alatin. In u'titaha, jika kamu diberikan jawatan an mas'alatin, disebabkan kamu minta, Allah kata apa? Ukilta ilaih. Nabi kata Allah akan jahannamkan dia. Maksudnya kalau dia minta, dia dapat tu kerana dia nak, dia lobby, dia lingkup. Tapi hadis ni mesti dibaca juga dengan dalil-dalil yang lain. Betulkah kita tak boleh minta jawatan? Orang saleh, orang yang layak, yang ada kualiti, dia ada ilmu, dia ada kemampuan, dia kena minta. Dalilnya ialah apabila Yusuf alaihissalam, dia minta jawatan untuk dilantik sebagai pembesar kepada, menteri kepada kerajaan Mesir. Dia minta. Dia kata jadikan aku menteri keuangan yang menjaga khazanah Mesir. Dia minta. Yusuf minta. Itu dalil yang menunjukkan bahawa bolehnya kita minta jika kita merasakan diri kita layak, ada kualiti dan kemampuan seperti mana yang berlaku kepada Yusuf. Dan kalau kita tak minta dan kita tak ambil jawatan itu, maka mala'un-mala'un yang ada ni, yang lebih teruk dan tak berkualiti ni, dia akan mengambil tempat itu dan merosakkan urusan itu. Ini perlu. Sebahagian kita memang tak mau pun. Sebahagian kita memang nak jaga dia saleh. Orang saleh ni bukan nak dia nak sangat. Dia tak orang kata apa, tak teringin, tak rasa nak pun. Dia tak mau pun. Kerana dia saleh, dia tahu tentang dosa, pahala, tentang syurga, neraka, tentang tanggungjawab, tentang amanah, tentang soal jawab yang dia akan dihisap di akhirat itu. Dia memang tak mau. Tapi dia melihat kalau dia tak campur tangan, dia tak masuk ke gelanggang, dia tak terlibat, rosak. Maka itu yang berlaku kepada Amr bin Al-As. Yang mana Nabi kata, ni'mal malus salih lil mar'is salih. Maka kalau orang saleh semua miskin, semua tak mau duk kalut dunia, semua tak mau duk cara ke dunia, semua nak biak, tak apalah, biak pilah, kan? Biak pilah, duk biak pi, pas ke tepi. Maka akhirnya orang saleh ni tak ada duit. Bila tak ada duit, dia tak boleh buatlah kebaikan. Lepas tu yang tak saleh ni, yang rakus, tamak, jahat, kedekut ni, depa lah kaya. Bila depa kaya, kalutlah kita. Nampak? Ini apa yang berlaku kepada masyarakat kita. Baik. Hadis-hadis yang kita akan sebut antaranya yang menyokong hadis ni. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah. Ni hadis yang menyokong semakna, satu message, lebih kurang sama maksud dia. Hadis Ibnu Majah. Jadi tuan-tuan yang rasa mampu, yang rasa saleh, yang rasa ada kualiti kemampuan, ketakwaan, tuan-tuan kena mengambil peluang ni. Sebab kalau tidak berada pada tangan tuan-tuan, dia akan berada pada tangan orang yang akan merosakkan dan membinasakan hal itu. Sama ada jawatan ke, kuasa ke, apa ke, kan? Nampak? Baik. Hadis riwayat Al-Imam Ibnu Majah. La ba'sa bil ghina liman ittaqa. Nabi kata la ba's, tidak menjadi suatu kesalahan, suatu
la ba's, tak ada apa, okey. Nabi kata la ba'sa, tidak menjadi satu kesalahan, okey. Bil ghina, untuk mencari dan mengumpul kekayaan, limanittaqa, bagi orang yang bertakwa. Bagi orang yang bertakwa. Pasal itu orang yang kita tahu dia beriman, tahu dia saleh, tahu dia bagus, kita seronok di atas rezeki yang banyak dia dapat. Pasal kita tahu orang-orang yang macam ni dia akan menyumbang, dia sedekah, dia akan bagi balik. Nah, kita tahu kalau dia kaya, kita akan mendapat manfaat dan agama akan mendapat manfaat. Dia akan bayar zakat, dia akan sedekah, bagilah. Pasal itu Nabi kata la ba'sa bil ghina liman ittaqa, tidak menjadi satu kesalahan, bagus, tidak menjadi satu perkara yang tercela untuk mencari, mengumpul kekayaan ni, bagi duit banyak ni, buat kerja bagi kaya ni, limanittaqa, bagi orang yang bertakwa. Was-sihhah limanittaqa, dan juga bagusnya orang-orang yang bertakwa ni sihat. Jadi Nabi kata kalau orang bertakwa ni dia kaya bagus, dia cari duit bagus, dia pulun cari duit bagus, dan dia sihat bagus. Sebab apa? Kerana Nabi kata khairun minal ghina wa tibun nafs minan ni'am. Kerana apa? Kerana kekayaan, kesihatan itu ialah sebahagian daripada nikmat, dan nikmat itu berada pada orang yang betul. Pistol kalau ada pada polis, dia akan jaga keselamatan. Pistol kalau ada kat penyamun, dia tembak habis dia. Dia macam tu lah. Perumpamaan yang mudah. Pisau kalau ada kat tukang masak, kenyang kita. Tapi pisau kalau ada orang, ada pada tangan orang gila, peringat. Itu apa yang disebut di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah. Bahkan kalau kita tengok Al-Imamul Baihaqi, dia meletakkan suatu bab, tidak mengapa seseorang itu menjadi kaya, mengumpul kekayaan, mencari dunia, sedangkan dalam masa yang sama ia juga bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Kerana disebabkan ketakwaan dia itu, harta yang dia perolehi akan diberikan dan disalurkan pada orang yang berhak, yakni zakat, dan pada tempat yang betul. Maksud orang bertakwa ni, pasal itu tuan-tuan, bila orang nak bagi sedekah, orang akan cari orang yang saleh. Orang nak pergi duit ni, dia akan pergi cari tahfiz, tok guru. Pasal apa? Dia tahu mereka ni akan guna pada bagi kat masjid, dia tahu mereka ni akan guna pada tempat yang betul. Cuma orang yang bertakwa ni, bila dia terjun dalam dunia reta benda ni, dia kena bersiap sedia lebih sikit lah. Sebab di hadapannya itu ujian dan dugaan. Kan? Nah, kita pergi bagi kat dia pasal apa? Bagi kat dia bagus lah. Kita pun kalau kita nak bagi, kita nak bagi pada tangan yang betul. Sebab itu bila kita nak bagi, kita tak boleh bagi sewenang-wenangnya, kerana kita bertanggungjawab pada duit yang nak digunakan itu mesti disalurkan pada orang yang betul, tempat yang betul, dan dimanfaatkan dengan cara yang betul. Baru dia betul. Ini pasal itu isu-isu yang ditimbulkan sehari dua ini tentang kutipan, kan, tentang sumbangan, kan. Kita bertanggungjawab. Nak pergi duk cari kutipan sumbangan ni, dia pergi ke mana duit-duit tu? Digunakan pada jalan yang betul ke, tempat yang betul ke, atau dia mengkayakan diri dia? Kan? Kaya tu tak salah. Kalau baca dalam Quran, Allah memuji kekayaan, tapi pada masa yang sama Allah mencela kekayaan. Yang salah tu apa? Yang salah tu bukan kaya tu. Tuan-tuan jangan silap faham. Yang salah tu bukan kaya tu. Yang salah itu pada
cara macam mana dia kaya dan ke mana dia belanjakan kekayaan. Pasal itu Tuhan tak marah orang kaya. Cuma Tuhan tanya min aina iktasabah wa fima anfaqah. Dua benda yang Tuhan kan tanya, mai mana? Soal yang pertama, soal macam mana tuan-tuan kaya. Dia kata saya kaya ni kutip derma, saya tipu. Salah lah kan? Tak boleh lah. Nampak? Sebab itu hal mai mana duit ni? Rasuah dan sebagainya. Saluran tu. Tapi kalau dia kerja, dia berniaga, salah tak? Tak salah lah. Dia kaya, tak salah lah. Ish, dia kata orang kaya ni tak masuk syurga. Ni pun satu benda yang kita nak kena perbetul. Pertama, ada hadis-hadis palsu yang disebarkan untuk memberi gambaran yang buruk pada orang kaya. Antaranya siapa dia? Abdurrahman bin Auf. Ini hadis palsu. Kononnya Abdurrahman ni dia akan masuk syurga lambat. Dahlah lambat, merangkak. Punyalah susah nak masuk. Pasal apa? Pasal harta banyak. Ini hadis yang memburukkan sahabat. Abdurrahman bin Auf ni kaya. Jadi orang-orang kita bila dengar hadis-hadis palsu macam ni, pakat tak mau kaya lah, takut jadi lagu Abdurrahman bin Auf. Sedangkan Abdurrahman bin Auf ni salah seorang daripada ahli syurga yang dijamin oleh Nabi SAW. Bagus tak dia kaya? Baguslah. Kemudian kita diwar-warkan dengan cerita Sa'labah. Kononnya dia kaya, dia lingkup. Mula dia miskin, bagus. Lepas tu dia kaya. Bila dia kaya, terus dia jadi rosak. Ini pun cerita palsu yang diceritakan. Dan sebenarnya tak ada pun cerita Sa'labah ni. Kan? Dia kata aku tak maulah kaya, sekali jadi Sa'labah pula. Sa'labah mana? Kan? Itu satu. Yang kedua. Dan yang berikutnya, kita selalu dengar bila Nabi SAW dia tengok dalam syurga, hadis ni sahih, dia tengok dalam syurga ramai orang miskin, kurangnya orang kaya. Pasal apa dia jadi macam tu? Dia setengah orang bila dia baca hadis ni dia kata apa? Ini menunjukkan bahawa orang kaya ni ramai dalam neraka. Sebenarnya tuan-tuan, dia bukan macam tu. Bila Nabi tengok ramai orang ramai orang miskin dalam neraka ni, apa maksud dia? Tuan-tuan, dalam dunia ni, kita nak faham hadis ni, dia kena faham macam ni. Nabi kata, aku tengok dalam neraka ramai orang miskin, tak ramai orang kaya. Kita akan faham apa? Habislah. Yang kaya ni semualah masuk neraka dalam syurga, tak ada. Sedangkan hadis ni macam ni. Okey. Baik. Di Perlis ni ada orang Melayu dan ada orang Siam. Ada orang Siam, ada orang Melayu, ada orang Siam. Ni nak bagi faham. Ada Melayu, ada Siam. Yang banyak siapa dia? Melayu ke Siam? Melayu. Okey, tuan-tuan pilah hospital. Pi hospital. Ish, aku pi hospital penuh Melayu. Siam ada 2 orang. Tuan-tuan pun buat kesimpulan, bagus betul Siam. Tak sakit. Melayu yang banyak sakit. Sebenarnya yang ramai di hospital Melayu tu pasal apa? Pasal orang Melayu banyak. Dia pun kata aku pergi pusat Serenti dengan jet Melayu penuh. India ada kot 2 orang, Cina ada kot 3 orang. Orang yang duk cakap macam ni, beli tiket hantar pergi Cina. Beli tiket hantar pergi Cina. Dia akan kata apa? Aku pergi jet penuh Cina. Melayu ada kot seorang. Faham tak hadis ni? Sebahagian tu bukannya faham pun, baca ya. Dia kata, tuan-tuan, ni bahaya kaya ni. Tengok Nabi tengok dalam syurga ramai yang miskin. Dia yang ceramah tu puluh duk tiba lagi jadi kaya. Dalam dia duk kata kaya tu tak boleh, dia tu puluh pergi jadi kaya. Bila tuan-tuan pergi India, dalam penjara India siapa paling banyak? Aku pergi India,
Penuh dalam penjara India tu. India saja. Nak cari Melayu tak ada. Jahat India. Melayu tak ada seorang pun. Hampi mana? Aku pergi India. Memang bila hampi India, yang duduk lanjir India, semua India lah. Dan negara pun India. Majoriti, faham tak? Majoriti. Artinya, yang mendominasi, yang menguasai benda tu ialah siapa yang ramai. Saya nak tanya tuan-tuan, yang ramai dalam dunia ni orang kaya ke orang miskin? Kaya ke miskin? Orang tak pernah buat 10 orang termiskin. Orang buat apa? 10 terkaya. Kalau nak cari 10 termiskin, jenuh cari. Ramai. Perlih ni saja pun kalau kita nak cari orang kaya, berapa orang ya? Yang miskin. Aku nak cari orang kaya. Payah. Tapi kalau nak mudah, nak cari orang miskin. Nampak? Sebab itu, bila kita kata ramai orang, bila hadis Nabi kata ramai dia melihat di dalam syurga itu orang miskin, kerana hakikatnya di dunia ni ramai orang miskin. Macam tu juga bila Nabi kata ramai aku tengok di dalam neraka itu wanita, kerana apa? Bukan kerana wanita jahat, salah. Bila Nabi kata aku tengok dalam neraka ramai orang perempuan, bukan masalah orang perempuan tu jahat, masalah memang orang perempuan ramai. Tu dia tengok lah orang perempuan ramai ke orang lelaki-lelaki ramai? Orang perempuan lah ramai. Jadi bila orang perempuan ramai, di mana-mana pun orang perempuan ramai. Dia kata aku pi sini perempuan, pi sana perempuan. Saya pi Jabatan Pendaftaran JPN ceramah, Jabat Kad Pengenalan tu kan. Jabat Kad Pengenalan tu, dia bagi kata Ustaz mai jadi 5 orang. Apa dia? Lelaki. Ustaz mai ni kira jadi 5 orang lelaki. Pasal kalau Ustaz tak mai kami 4 orang. Perempuan 20. Itu baru satu jabatan. Pergi universiti pun sama. Satu kelas 2 orang lelaki-lelaki, 20 perempuan. Pensyarah kata kalau hangpa ambil seorang 4 pun lebih ni. Ibu tunggal ni tak kahwin Melayu. Tu kalau ambil seorang 4. Artinya apa? Kalau orang kata ramai orang perempuan, pasal depa memang ramai. Jadi kita kena faham macam tu. Jadi bila Nabi kata ramai aku melihat di dalam syurga itu orang miskin, dia menunjukkan bukan kata orang kaya tu masuk neraka. Tak. Dia menunjukkan bahawa dominasi yang paling ramai di dunia ini ialah orang miskin. Jadi mereka akan meramaikan di mana-mana pun di dalam hal ini. Baik. Okey. Kemudian hadis ni juga menunjukkan kepada kita bahawa kempen supaya kita mencari kekayaan dan kita menjadikan diri kita kaya supaya kita menjadi orang yang terbaik. Maksudnya kalau dia miskin, dia saleh. Satu, si A ni dia saleh, dalam masa yang sama dia miskin. Si B ni dia saleh, dalam masa sama dia kaya. Yang B ni lagi bagus. Faham tak? Yang B ni lebih bagus pada si A ni. Pasal apa? Pasal hang ni memang saleh. Dia pun saleh, kawan ni pun saleh. Tapi hang miskin, yang ni kaya. Nabi suka yang kaya. Yang kaya. Baik. Jadi tuan-tuan, kalau semua pakat miskin, lapang kita. Kena ada juga orang kaya, kan? Baru kenyang. Kalau naik satu kereta, semua jenis tak ada duit, mangkit bayar seorang. Silap hari bulan, kan? Tapi kalau kita pergi orang kaya, dia saleh. Pasal tu kalau mari semayang mari semayang ni kita tengok kereta besar-besar, kan? Oh, kita main masjid ni kita tengok orang besar-besar, kita seronok. Pasal tu orang pergi mana ada, dia pergi, dia tengok masjid tu ada kereta Mercedes, Ferrari. Oh, dia seronok. Pasal apa? Pasal orang kaya saleh. Tapi kalau naik motor buruk main masjid, orang tak takat gambar pun dalam Facebook. Hang tengok aku pergi sembahyang subuh masjid Seraya, ada motor buruk, tangkap. Dahsyat, miskin main sembahyang subuh. Orang tak heran. Tapi kalau main kereta besar, kereta tak tahu buka pintu kat mana, orang takat gambar. Dia ni tidur main sembahyang subuh. Pasal apa? Pasal orang rasa pelik. Kan? Nampak? Faham kan? Itu orang lah. Kita tak tahu lah kan? Nampak? Baik. Hadirin mukminin, akhirnya apa yang boleh kita ambil daripada hadis ni? Nabi SAW menyebut kepada Amr bin Al-As tentang orang saleh. Timbul soalan, siapakah orang saleh? Pasal Nabi kata yang baik harta itu berada pada orang saleh.
Dan kita pun selalu dalam tahiyat kita akan baca Assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin. Soalan yang besar kita nak kena faham sebelum kita kaya ni, kita nak kena tahu siapa orang saleh. Sekali lagi tuan-tuan, kita hang kaya tak apa aku orang saleh. Saleh itu siapa dia? Nampak? Nabi SAW, kalau kita tengok dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, Nabi kata, فَإِنَّكُمْ إِذَا قُلْتُمُوهَا أَصَابَتْ كُلَّ عَبْدٍ لِلَّهِ الصَّالِحِ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. Nabi kata, jika kamu, tuan-tuan, bila baca Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin, kita kata sejahtera kepada diri kami dan diri orang-orang saleh. Nabi kata bila kamu sebut doa itu, salam itu, ia kena kepada setiap hamba Allah yang saleh, sama ada di langit dan di dunia. Kemudian kata Ibnu Hajar kata, orang saleh ialah al-qaim bima yajib alaihi min huquqillah wa huquqi ibadih wa tatafawat darajatah. Dia kata yang dikatakan orang saleh bukan pada pakaian dia, bukan pada penampilan dia, bukan pada perwatakan dia. Tak, orang saleh ni bukan orang yang pakai dia macam saya ni ke, perwatakan dia tunduk ke, tak. Kan? Pasal itu AR Tompel kan? AR Tompel sebut dalam filem Piramli tu, apabila dia ni kawan dia tu yang mamak tu kata tah dia tipu kita apa kata AR Tompel? Cakap tak tengok orang. Kan dia pergi makan kedai tu, tak, lepas tu kawan tu lari bayang kan. Yang mengaji tasawuf tak ingat. Yang mengaji tasawuf sekali tu. Sebab itu kita kena, tuan-tuan, kita kena ada satu sikap tidak menilai zahir. Entah dia tipu kita, cakap tak tengok orang. Tengok, macam kita cakap tak tengok orang. Takkan dia nak menipu hang tengok dia pagui kan. Mendayu-dayu ceramah dia, cakap pun nak teriak-teriak. Jangan tuan-tuan, air mata apa? Air mata buaya. Sekali dia nganga, tersadak kita. Sebab itu semua yang nak main menipu kita, tak ada siapa main habaq. Ni, pakcik nak tipu Semua main dalam perwatakan yang baik. Hatta iblis ketika dia nak menipu Adam, dia nak memperdayakan Adam, dia nak menghasut Adam, dia kata apa? Sesungguhnya inni lakuma minan nasihin, aku ini bagi kamu berdua daripada kalangan orang-orang yang nak menasihati, penasihat. Iblis pihak introduce diri dia tu sebagai apa? Penasihat. Pasal itu Piramli buat watak Kasim Patalon 25% tuan penasihat. Kerana ada watak-watak ini dalam masyarakat, penasihat yang nak menjahanamkan. Pasal itu dalam hadis Nabi kata apa? Setiap pemimpin itu ada bitanatan. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nabi kata setiap pemimpin itu baginya dua bitanah, dua penasihat. Satu penasihat yang akan menyuruh dia buat baik, satu lagi penasihat yang akan menyuruh dia buat jahat. Nabi kata setiap pemimpin ada dua bahagian ni, dua penasihat ni. Sebab itu orang saleh bukan pada zahirnya, bukan pada penampilannya. Saleh ni kata Ibn Hajar, al-qaim bima yajibu alaih min huquqillah. Orang yang menunaikan perkara yang diwajibkan oleh Allah, wa huquq, dan juga kewajipan ibad, sesama hamba. Orang saleh ni serampang dua mata. Dia juga menunaikan apa yang menjadi titah perintah Allah, hubungan dia dengan Allah, benda-benda yang wajib, salat dia, puasa dia, itu dia dengan Allah.
dalam masa yang sama dia juga menunaikan kewajipan dia sesama manusia, bermuamalah, berakhlak dengan anak, isteri, jiran, kawan, guru dan sebagainya. Dia dua-dua. Kalau dengan Tuhan dia bagus, dengan manusia dia tak bagus, dia tak saleh. Ada orang dengan Tuhan dia, hubungan dia jaga, sembahyang apa semua, mungkin ada masalah lah. Pasal kalau orang dia baik dengan Tuhan, dia automatik dia baik dengan orang. Tapi nak habangnya orang saleh ni, dengan Allah selesai, dengan manusia pun cantik muamalah dia. Nampak? Tuan-tuan dapat? Okey, itu apa yang disebut oleh Ibn Hajar. Dan kata Ibn Hajar lagi, kedudukan orang saleh tidak sama dan berada pada tingkatan yang berbeza. Maksudnya ada kawan ni saleh grade A, yang kawan ni saleh grade B. Macam buah juga lah kan. Buah grade A, buah grade B. Dia ni saleh grade A, maknanya saleh yang betul-betul saleh. Ada yang saleh kadang-kadang pusing, ini biasa kan. Nampak? Maka kalau kita nak masuk dalam doa orang saleh, man arada an yahdha bihadha as-salam alladhi yusallimhu al-khalq fi salah, sesiapa yang ingin dimasukkan dirinya di dalam, tuan-tuan, kalau tuan-tuan assalamu alayna wa ala ibadillah, tuan-tuan nak masuk, saya baca, tu imam baca, semua baca, ibadillah, ibadallah, 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 hamba Allah yang saleh, saleh. Kalau kita nak masukkan diri kita dalam doa itu, falyakun abdan salihan, maka jadikanlah diri kita orang saleh. Sesiapa sahaja yang menjadikan diri dia orang saleh, dia masuk di dalam doa itu. Assalamu alayna wa ala ibadillah salih. Masuk kita dalam doa itu. Orang Mekah baca, orang Madinah baca, orang Malaysia baca, hujung dunia, timur, barat, semua baca. Kita masuk pasal kita orang saleh. Nampak? Kalau kita tak termasuk dalam doa itu, kita telah hilang doa yang besar. Itu apa yang kita boleh ambil perhatian. Jadi hadirin mukminin, mudah-mudahan hadis yang kita huraikan secara ringkas pada pagi ini memberikan pengajaran kepada diri saya dan tuan-tuan semua. Mudah-mudahan kita termasuk di kalangan orang yang saleh, yang Allah lapangkan rezeki kita, dan kita boleh tunaikan hak-hak rezeki tersebut pada jalan yang betul. Aqulu ma sami'tum astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.